Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz Amin Ramlan. Jadi saya nak memberikan pendapat saya, iaitu poin saya terhadap berita yang saya bagi pada soalan sebelum ini. So, reaksi saya terhadap berita ini adalah berita ini dikeluarkan pada bulan Oktober, di antara bulan 9 dan bulan 10 2021. Memang baru dia punya kes ni. So poin pertama saya adalah Hendrik Hasan ni, iaitu pesalah, dia membuat satu tindakan yang bagus apabila dia mengaku kesalahan dia, sebab bukan mudah untuk pesalah mengaku kesalahan dia, iaitu dia telah membuat satu transaksi yang menipu, return yang palsu, dan serta membuat satu refund yang return daripada Amazon, iaitu dia palsukan dia. Itu sebanyak 300 transaksi. Banyak tu. Dan jumlah yang dia tipu adalah sebanyak 290,000 US dollar. Dan dia telah banyak menipu terhadap produk seperti elektronik, gitar, komputer dan pelbagai jenama yang barangan yang berjenama yang lain. Itu poin saya yang pertama. Untuk poin saya yang kedua adalah Amazon perlu memperketatkan lagi prosedur return and refund supaya perkara seperti ini tidak berlaku di masa yang akan datang. Seperti yang kita tahu, Hendrik Hasan dia telah memberikan satu impact yang sangat besar lah kepada Amazon. So Amazon perlu memperketatkan lagi sistem return and refund supaya perkara ini tidak berlaku di masa yang akan datang. So poin yang ketiga saya adalah hukuman yang dikeluarkan oleh mahkamah adalah sangat bertepatan dengan kelakuan kesalahan yang dia telah lakukan, iaitu hukuman yang dijatuhkan oleh mahkamah terhadap Hendrik Hasan adalah penjara selama 20 tahun dan disekalikan dengan denda sebanyak 250,000 US dollar. So bagi pendapat saya, hukuman yang mahkamah keluarkan terhadap kesalahan Hendrik Hasan ini adalah satu hukuman yang tepat bagi saya. So memberi satu pengajaran kepada orang-orang yang lain supaya mereka tidak buat seperti Hendrik Hasan buat. Yalah, itu saya. Itu saja daripada saya untuk mengulas tentang berita ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Hakim bin Mahmud, nombor kad matrik 15 DRM 19F1040. Dalam video ni saya ingin mengkritik mengenai petikan yang telah diberi. Okey, dalam petikan ini kita dapat tengok atau kita dapat faham pada 2016 hingga 2020 Mr. Hendrik telah melaksanakan skim pemulangan dengan memesan barang mahal melalui Amazon, seperti gitar, alat elektronik, alat komputer dan produk mewah yang lain. Okey, kemudian dia telah menipu bahawa barang yang dipesan daripada customer rosak atau hilang. Okey, dengan itu Mr. Hendrik telah menjual barang yang telah dia tipu kepada web online. Okey, dekat sini saya nak sampaikan Mr. Hendrik perlu mengganti rugi kepada 300 orang yang telah dia tipu, ataupun dekat sini dalam petikan ni dia kata 300 transaksi yang telah dilakukan. Okey, ini bermakna penipuan yang dilakukan oleh Mr. Hendrik ni agak banyak. Okey, dengan itu Mr. Hendrik perlu membuat ganti rugi
sama ada dalam bentuk wang ringgit ataupun barangan kepada pihak-pihak yang telah dia tipu. Dekat sini kita dapat tengok Mr. Hendrik ni melibatkan dua pihak, iaitu customer dan syarikat Amazon. Okey, Mr. Hendrik perlu memohon maaf atau mengganti rugi kepada syarikat Amazon. Okey, untuk poin yang kedua, sama juga, Mr. Hendrik perlu memulangkan, atau lebih senang kita faham, dia perlu return balik barang yang telah dia tipu kepada individu yang telah dia tipu. Okey, dengan cara ni kes yang Mr. Hendrik lakukan ini mungkin akan memuaskan hati orang yang telah dia tipu. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Mulhim bin Muhammad Nazar daripada kelas DRM 5B. Nombor kad matrik saya 15 DRM 19F1006. Hari ini saya akan memberi pendapat saya tentang salah satu tajuk yang saya akan bentang. Di sini apa yang saya faham, terdapat satu kes melibatkan penipuan skim online, di mana seorang lelaki bernama Hendrik daripada Amerika Syarikat yang membuat skim pemulangan dengan memesan barang-barang yang mahal, seperti barang elektronik, gitar, komputer di Amazon. Pihak Amazon mendapat kerugian sekurang-kurangnya $290,000 dolar Amerika. Namun begitu, Hendrik membuat return dan refund barang-barang yang dibeli dengan tujuan barang itu rosak, padahal barang yang itu bukan barang yang sebenar yang dibeli. Setelah Hendrik membuat pulangan terhadap barang-barang palsu, dia juga telah menjual barang-barang yang sebenar kepada di dalam website dengan harga yang lebih tinggi. Ini menyebabkan Hendrik mendapat untung yang banyak dengan menukar barang yang sebenar kepada barang yang murah untuk dihantar kepada pihak Amazon. Selain itu, cara yang kedua, Hendrik perlu membayar kos rugi kepada pihak Amazon sebanyak $290,000. Ini disebabkan pihak Amazon kehilangan barang original mereka dan yang digantikan dengan barang palsu. Hendrik dijatuhkan hukuman sebanyak 2 tahun penjara atau denda sebanyak $250,000. Kesimpulannya, untuk yang saya faham setakat ini, Hendrik perlu membuat refund terhadap barang yang dicuri melalui skim penipuan pemulangan barang terhadap pihak Amazon, dan juga perlu memulangkan semula, membayar ganti rugi yang dia telah lakukan.